mengucapkan tahniah kepada Pakatan Harapan Perak kerana berjaya menganjurkan konvensyen pada malam ini dengan satu semangat yang cukup tinggi, cukup luar biasa. Sudah lama kita tidak membuat perhimpunan sebesar ini yang menghimpunkan setiap pimpinan tertinggi daripada setiap parti komponen dalam Pakatan Harapan. Kita berkumpul di Ipoh Perak pada malam ini. Semangat yang luar biasa. Bayangkan, 1 bulan daripada hari ini, pada 19 November, selepas peti pengundian, pusat-pusat mengundi ditutup pada pukul 6 petang. Malam 19 November, kita juga berkumpul beramai-ramai seperti malam ini di sebuah dewan besar di Kuala Lumpur. Menjelang 1 pagi pada 20 November 2022, paparan LED dekat tengah-tengah kita, siaran langsung daripada pengurus CSPR mengumumkan Pakatan Harapan telah memenangi kerusi yang ke-112. Maka terbentuklah Kerajaan Pakatan Harapan. Tidak lama selepas itu, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan menerima panggilan daripada Istana Negara, menjemput pengurusi Pakatan Harapan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada pukul 9 pagi keesokannya, untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Itu gambaran yang saya bayangkan sekarang ini. Adakah bayangan itu boleh menjadi realiti? Adakah boleh? Adakah boleh? Kita! Inilah bayangan. Saya seorang yang penuh dengan mimpi dan impian. Tetapi mimpi boleh menjadi realiti. Impian boleh menjadi realiti. Dan apa yang kita perlu ialah setiap daripada kita dalam Dewan yang mulia ini bersatu hati, bersatu padu, realisasikan impian ini. Bagaimana kita sampai ke sana? Perlu ada beberapa syarat. Saya rasa tidak ada sesiapa dalam Dewan ini yang mempertikaikan bahawa kita nak itu menjadi realiti. Tetapi bagaimana kita mencapai? Dalam tempoh 2 tahun yang lalu ini, Pakatan Harapan menempuh pelbagai cabaran. Selepas langkah Sheraton, kita lalu pelbagai cabaran, pelbagai ujian. Ujian terhadap soal kepimpinan Pakatan Harapan. Ujian berkenaan sama ada kita nak pakai logo bersama atau tidak. Dan pelbagai ujian apakah hala tuju Pakatan Harapan. Tetapi saya berbangga pada malam ini untuk melaporkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Soal kepimpinan kita jelas. Soal kepimpinan jelas bahawa kita hanya ada satu panglima besar, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita hanya ada seorang pengurusi. Tak ada pengurusi dan presiden lagi. Hanya seorang pengurusi. Soal logo kita selesai. Kita pernah menghadapi ujian di PIN Johor. Kita pakai logo berasingan. Tetapi soal logo, saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinan keadilan. Beberapa minggu lalu sudah putuskan
bahawa dalam PRU ke-15 tiada kompromi, tiada pilihan, tiada option. Kita pakai logo bersama, logo Pakatan Harapan. Keadilan berlapang dada. Dari segi pembahagian kerusi, kita dah selesai, akan diumumkan nanti oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim. Soal manifesto, kita ada kesepakatan dasar-dasar Pakatan Harapan. Dan kita mengalami pelbagai ujian. Sampai minggu lepas, kita pun ada ujian terhadap Pakatan Harapan. Selepas parlimen dibubarkan, rakan-rakan saya di Pulau Pinang, termasuk adun-adun DAP dan Ketua Menteri Saudara Chow, membuat rayuan supaya Pulau Pinang dibenarkan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Walaupun tidak serentak dengan Selangor dan Negeri Sembilan. Kita mendengar hujah dia. Kita mendengar rayuan mereka. Saya sebagai Setiausaha Agung DAP perlu mendengar keluhan, rayuan dan pertimbangan daripada rakan-rakan saya di Pulau Pinang. Tetapi saya selaku Setiausaha Agung DAP, saya sayangkan DAP Pulau Pinang. Tetapi saya lebih sayangkan Pakatan Harapan. Saya membuat keputusan bagi pihak parti supaya saya kata untuk memastikan Pakatan Harapan masuk pilihan raya tanpa sebarang keraguan, kita buat keputusan walaupun mengecewakan rakan-rakan saya di Pulau Pinang, tetapi kita mengambil pendirian bersama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan. Tidak bubarkan Dewan Undangan Negeri. Sebab kita tak boleh melihat ada tanda-tanda keretakan dalam Pakatan Harapan, walaupun setitik. Itu sebabnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak berjaya, saya merayu kepada semua. Dalam tempoh sebulan yang cukup penting ini, daripada saat ini sehinggalah 19 November, kita mesti bersatu padu. Apa sahaja perbezaan di kalangan kita, mesti kita ketepikan. Kita satukan hati, satukan matlamat. Kita nak menang Putrajaya. DAP nak menang balik Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tetapi kita juga mahu menangkan Kerajaan Persekutuan Malaysia. Dan saya memberikan komitmen bahawa saya dan rakan-rakan saya daripada DAP adalah parti politik yang setia kawan kepada Pakatan Harapan. Kita bukannya komunis. Orang yang cakap DAP ni komunis, dia pun pernah bekerja sama dengan komunis. Bukankah dia dah lupa? Adakah dia dah lupa? Dia pun pernah duduk bersama dengan Guaneng, dengan Kisiang. Pernah tanda tangan dokumen bersama dengan DAP. Mungkin dia dah lupa. Jadi kita nak ingatkan, DAP adalah parti politik yang sah di Malaysia. Ditubuhkan sejak tahun 66. Sekarang ini sudah berusia 56 tahun. Kita kekal berprinsip, kita kekal dengan pendirian. Kita akan menyokong Pakatan Harapan, kita akan menyokong kepimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim. DAP mengambil pendirian menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim bukan sebab beliau Anwar Ibrahim. Kita menyokong Anwar Ibrahim sebab beliau berprinsip dalam perjuangannya.
konsisten dalam perjuangannya. Lebih 20 tahun lawan rasuah, kekal konsisten lawan rasuah. Kita nak membuat reformasi kepada negara kita. Kekal konsisten bukan saja dari slogan reformasi. Kita nak mereformasikan kerajaan dan sistem pentadbiran negara. Tetapi bagi DAP, satu lagi faktor yang paling penting ialah kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim konsisten memperjuangkan politik pelbagai kaum di Malaysia. Pakatan Harapan adalah gabungan politik yang memperjuangkan dan mempertahankan politik pelbagai kaum. Politik majmuk dalam negara kita. Kita kena menerima hakikat bahawa Malaysia adalah sebuah masyarakat majmuk. Kita menerima bahawa kepimpinan kerajaan akan diterajui oleh kepimpinan Melayu. Tetapi semua kaum ada hak dan mesti diberikan ruang untuk bersama-sama dalam kerajaan dan sistem pentadbiran negara. Ini yang diperjuangkan dalam Pakatan Harapan. Soal dalam Perlembagaan Persekutuan, prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan, Islam sebagai agama rasmi persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, perkara 153, itu dah lama dah kita selesai. DAP dah sign tanda tangan berkali-kali. Saya masih ingat Konvensyen Pakatan Rakyat pertama selepas 2008. Saya juga mewakili DAP membuat ucapan bagi pihak Majlis Setiausaha. Perkara sama juga kita sebut. Masa itu bersama dengan Datuk Saifuddin dan Datuk Mustafa Ali. Kalau dia tak ingat lagi, saya ingatkan. Dah lama kita memberikan komitmen. Tidak timbul soal bahawa kita membelakangkan perlembagaan. DAP akan kekal dengan pendirian. Kita mempertahankan dan mengangkat prinsip-prinsip dalam perlembagaan persekutuan. Apa saja dasar dan pendekatan yang kita bawa dalam pentadbiran negara, kalau kita diberikan mandat, mesti berlandaskan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Itu adalah komitmen kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi pihak DAP, saya menyeru rakan-rakan dalam tempoh sebulan yang cukup genting ini, marilah kita sama-sama bekerja sama dengan kukuh. Marilah sama-sama kita bekerja keras, bersatu padu. Kita bergerak sebagai satu pasukan. Dan kita mesti menangkan Pakatan Harapan, kembalikan rakyat, kembalikan mandat rakyat, supaya kita boleh menerajui Putrajaya sekali lagi. Kalau 9 Mei 2018 kita boleh lakukan, tidak ada sebab mengapa 19 November 2022 kita tak boleh lakukan. Kita harap dan kita merayu kepada semua rakan-rakan, pendukung-pendukung, ahli-ahli, anggota-anggota, baik daripada keadilan, daripada DAP, daripada Amanah, daripada APKO, marilah kita rapatkan saf perjuangan, satu hati, satu pasukan dan satu matlamat, iaitu kalahkan BN dan kalahkan Perikatan Nasional, menangkan Pakatan Harapan. Kita sekian, terima kasih, nandri wanakam, sese kawai. Majlis